Pernahkah kamu lihat tulang-tulang kamu? Tak pernah. Tulang tangan kamu seperti ini? Cuba anda lihat cacing di sebelah sini. Kenapa cacing tidak boleh berdiri tegak? Kerana cacing tidak mempunyai tulang seperti manusia. Jadi, tulang di dalam tubuh manusia ini telah membentuk satu sistem yang dipanggil sebagai sistem rangka manusia. Baiklah kelas, sistem rangka manusia ini terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu yang pertama sekali di atas adalah tengkorak, yang kedua tulang rusuk, yang ketiga tulang belakang, yang keempat tulang tangan, dan yang terakhir sekali adalah tulang kaki. Jadi, setiap sistem rangka ini mempunyai fungsi dia yang tersendiri dalam tubuh badan kita. Jadi, apakah fungsi bagi setiap sistem rangka manusia ini? Jom kita terokai. Baiklah, setelah kamu belajar tentang 5 sistem rangka manusia, kamu mesti tahu apakah fungsi bagi setiap sistem rangka manusia. Yang pertama sekali, tengkorak tujuannya adalah untuk melindungi otak kita daripada kecederaan. Kemudian yang kedua, tulang belakang fungsinya adalah untuk menyokong tubuh badan kita. Dan yang ketiga, tulang rusuk digunakan untuk melindungi organ dalaman seperti peparu, jantung, hati dan juga perut. Okey, dan yang yang terakhir iaitu tulang tangan dan juga tulang kaki, tujuannya adalah untuk menyokong tubuh dan juga membolehkan badan kita bergerak, iaitu sebagai tanda sokongan dan juga pergerakan. Jadi itu adalah fungsi bagi setiap sistem rangka manusia. Baiklah kelas, setelah anda terokai apakah fungsi bagi setiap sistem rangka manusia tersebut, mesti anda nak tahu apakah yang menyambungkan tulang-tulang tersebut, bagaimana tulang-tulang tersebut boleh bersambung antara satu sama lain. Okey. Tulang-tulang itu disambung dengan menggunakan sendi. Sendi ialah tempat pertemuan dua ataupun lebih tulang. Jadi, di manakah kedudukan sendi-sendi ini? Jadi, lihat buku teks muka surat 22. Di situ ada satu QR code. Anda boleh scan menggunakan telefon kamu dan di situ dia akan tunjukkan kedudukan sendi yang ada pada bahagian tubuh badan kita. Okey, kita lihat yang pertama sekali di bahagian leher. Sendi pada tulang leher. Kemudian sendi pada bahu. Kemudian sendi pada siku, sendi pada tulang belakang, sendi pada tulang pergelangan tangan, sendi pada tulang pinggul, sendi pada tulang lutut, dan yang terakhir sendi pada tulang pergelangan kaki. Ada berapa semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 kedudukan sendi yang anda perlu tahu. Setelah anda tahu kedudukan sendi, jadi mestilah anda mengetahui apakah fungsi sendi. Jadi terdapat 8 sendi manusia dan ke-8 sendi itu mempunyai fungsi yang tersendiri. Baiklah, yang pertama sekali sendi pada tulang. Membolehkan pergerakan kepala secara pusingan ataupun putaran, kiri kanan ataupun secara putaran. Manakala sendi pada tulang bahu, tulang tangan dan juga tulang belakang membolehkan kita menggerakkan bahagian atas tubuh. Dan yang seterusnya, sendi pada tulang bahu membolehkan pergerakan
tangan ke belakang, ke hadapan, ke tepi dan juga membuat putaran. Dan terakhir sekali, sendi pada tulang lutut dan juga tulang pinggul membolehkan kaki kita dibengkokkan dan juga diluruskan. Okay, pendek katanya dekat sini, fungsi sendi ni adalah untuk memudahkan pergerakan kita. Contohnya pergerakan ke depan, ke belakang, putaran, pusingan, ke atas, ke bawah. Okay, jadi itu adalah fungsinya. Cuba bayangkan kalau sendi tidak ada, jadi macam mana kita nak bergerak. Jadi kenapa kamu perlu belajar tentang sistem rangka manusia? Okay, kita lihat apakah kepentingan sistem rangka manusia. Kita lihat situasi nombor 1 di dalam buku teks ini. Apakah yang terjadi pada tubuh kita jika tiada sistem rangka? Apa yang berlaku? Kamu tak akan dapat berdiri dengan tegak. Kamu tak akan dapat berdiri dengan stabil. Jadi, dengan adanya sistem rangka manusia ni, kamu dapat menyokong berat badan kamu dan juga dapat bergerak. Kemudian, situasi nombor 2. Jadi, apakah yang terjadi kepada bentuk tubuh jika manusia tidak mempunyai sistem rangka? Jadi kita akan jadi seperti dalam gambar macam ulat. Okey, sebab tak ada sistem rangka. Jadi dengan adanya sistem rangka ini kita dapat mengekalkan bentuk tubuh badan kita dan juga mengekalkan postur badan kita. Dan yang ketiga, apa yang terjadi kepada otak jika tidak dilindungi oleh sistem rangka? Apa yang berlaku dengan otak kita? Otak kita akan cedera. Namun dengan adanya tengkorak, ianya dapat melindungi otak. Kemudian yang terakhir, apa yang akan terjadi kepada organ dalaman jika manusia tidak mempunyai sistem rangka? Jadi apa yang berlaku? Kalau berlaku jatuh seperti dalam gambar, kita tidak akan dapat melindungi organ kamu kalau tak ada sistem rangka. Jadi dengan adanya sistem rangka, ianya dapat melindungi organ dalam badan kamu. Jadi kesimpulannya dekat sini adalah apakah kepentingan sistem rangka adalah untuk membolehkan kita bergerak, dapat membuat kita bergerak dengan betul, dapat mengekalkan bentuk tubuh badan dan postur serta melindungi organ di dalam badan kita. Jadi sampai di sini saja tajuk sistem rangka dan fungsinya.